Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw azilla aw uzalla aw ajhila aw yujhala alayya wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersama lagi pada pagi hari Jumaat yang mulia ini pada daurah korban dan akikah siri yang keempat. Alhamdulillah. Seperti mana pada hari Selasa yang lalu kita sudah membincangkan sedikit sebanyak tentang syarat-syarat haiwan korban. Kita sudah membincangkan tentang jenis-jenis haiwan korban dan syarat-syarat haiwan korban. Dan juga kita sudah mengatakan bahawa haiwan-haiwan yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai korban hanyalah unta, lembu atau kerbau dan kambing atau biri-biri. Dan juga kita sudah bahaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis haiwan korban. Kemudian kita masuk juga sedikit tentang syarat-syarat haiwan korban. Kita sudah tahu apakah haiwan-haiwan korban, dan juga lepas tu kita kena tahu pula apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dijadikan haiwan tersebut sebagai korban. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan membahaskan ataupun meneruskan pembincangan kita terhadap syarat-syarat haiwan korban. Terhadap syarat-syarat haiwan korban. Baiklah. Sebelum itu kita bincangkan balik syarat yang pertama daripada syarat-syarat haiwan korban. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Kata penulis, syarat-syarat haiwan korban. Syarat yang pertama ialah cukup umur. Syarat yang pertama ialah cukup umur haiwan korban tersebut. Dan juga setiap haiwan korban itu ada umur-umur yang perlu cukup untuk dijadikan sebagai korban. Kita sudah bahaskan pada minggu lepas, unta seperti contohnya perlu capai atau perlu cukup 5 tahun barulah boleh untuk dijadikan sebagai korban. Perlu cukup 5 tahun, genap 5 tahun. Adapun lembu, kerbau dan kambing perlu genap atau perlu cukup 2 tahun barulah boleh untuk dikorbankan. Adapun biri-biri hanya perlu cukup 1 tahun sahaja. Hanya perlu cukup 1 tahun sahaja. Ataupun biri-biri yang belum genap 1 tahun tetapi sudah gugur gigi depannya, sudah mula gugur gigi depannya, ketika itu boleh juga untuk dijadikan sebagai korban. Ini kita sudah bahaskan ataupun kita sudah bincang pada minggu lepas. Kemudian syarat yang kedua ialah tiada cacat yang mengurangkan daging. Tiada cacat ataupun tiada penyakit yang mengurangkan daging, di mana penulis rahimahullah telah membawa contoh seperti penyakit kudis, ataupun dalam sebutan kita ni kudal, kan? Penyakit kudal ataupun kudis, senang kata kudis. Dalam bahasa Arab, haiwan yang terkena penyakit kudis ni kita pakai sebagai jarbak, iaitu haiwan yang terkena penyakit kudis. Jadi haiwan yang terkena penyakit kudis, ketika itu penyakit tersebut dia mengurangkan mutu daging haiwan tersebut. Jadi ketika itu haiwan yang ada penyakit kudis walaupun sedikit tidak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Tidak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Sebab kita sudah bahaskan pada siri-siri yang lepas, antara tujuan dijadikan korban ialah untuk kita dapat dagingnya. Dapat daging daripada haiwan tu untuk diagihkan kepada fakir-fakir miskin ataupun orang-orang yang perlukan daging tersebut. Jadi apabila ada benda yang mengurangkan mutu daging, menjejaskan kualiti daging haiwan tersebut, ketika itu ternafilah haiwan tersebut daripada dijadikan sebagai korban. InsyaAllah faham, insyaAllah. Kemudian kita sambung apa yang kita berhenti daripada minggu lepas.
Qal musannif, kata penulis rahimahullah, permasalahan mengenai haiwan korban yang bunting. Permasalahan mengenai haiwan korban yang bunting. Haiwan yang bunting, kan kambing betina yang bunting ataupun tak salah kan unta ke, haiwan korban yang sudah bunting, adakah boleh untuk dijadikan sebagai korban? Di sini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang tidak mengharuskan. Pendapat yang tidak mengharuskan, maksudnya pendapat itu mengatakan tidak boleh haiwan yang bunting dijadikan sebagai korban. Kata tersebut dalam Al-Majmu'. Al-Majmu' ialah nama kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dinukilkan daripada semua ulama Syafi'i bahawa tidak harus melakukan korban bagi haiwan yang bunting. Haiwan yang bunting tidak boleh untuk dikorbankan. Syekh Al-Azra'i rahimahullah berkata, perkara tersebut telah diputuskan oleh Syekh Abu Hamid serta mereka yang mengikutnya. Ini telah diputuskan ataupun diambil oleh Syekh Abu Hamid. Syekh Abu Hamid ialah Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid ialah kunyah beliau. Beliau ialah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Jadi Abu Hamid maksudnya ialah Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sudah putuskan bahawa haiwan yang bunting tidak boleh dijadikan sebagai korban. Itulah yang disahkan oleh Syekh Asy-Syarbini dalam Al-Mughni Muhtaj, dan yang diputuskan oleh Syekh Ibnu Hajar, iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Syekh Ramli dalam Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Senang kata, banyak ulama Asy-Syafi'iyah, ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i mengesahkan pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kenapa haiwan yang bunting tidak boleh untuk dijadikan sebagai korban? Di sini diberikan sebabnya. Ini adalah kerana bunting itu dikira aib yang menghalang untuk ia dibuat korban, dikira sebagai aib. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa kalaulah haiwan itu bunting, ketika itu ada berlaku pengurangan ataupun ada berlaku daging ataupun dia punya isi dia dah kurang dah. Sebab dia bunting kan, dia bunting kan. Jadi ketika itu sudah berlaku pengurangan ataupun aib pada daging haiwan yang sudah bunting. Oleh itu dikatakan ini ialah aib, bunting adalah satu aib, dan juga tidak diharuskan untuk dijadikan sebagai korban. Kemudian kata lagi penulis, sesungguhnya telah dinyatakan oleh ulama bahawa bunting dikira kecacatan pada mabi'. Apa itu mabi'? Iaitu barang yang diniagakan dan sedekah. Dalam bab lain pun seperti bab al-bai', seperti bab jual beli dan juga bab sedekah pun mengatakan haiwan yang bunting ataupun bunting itu dikira sebagai aib, dikira sebagai kecacatan, sebabkan dia ada pengurangan lah kan pada lemak dan juga pada isi haiwan tersebut, haiwan yang bunting itulah. Jadi ketika itu haiwan bunting tak boleh hendak dijadikan sebagai korban. Ini ialah pendapat yang pertama dan juga pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, apakah pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua mengatakan pendapat yang mengharuskan. Pendapat yang mengharuskan, yang mengatakan bahawa harus ataupun boleh haiwan yang bunting dijadikan sebagai korban. Kata penulis, adapun yang dinyatakan oleh Ibnu Rif'ah dalam Kifayatul Akhyar bahawa haiwan yang bunting itu harus dibuat korban, harus dibuat korban. Ibnu Rif'ah dalam kitab Kifayatul Akhyar mengatakan harus untuk haiwan bunting dijadikan sebagai korban. Sebab apa? Dia kata manakala kekurangan pada dagingnya itu ditampung dengan anak yang ada di dalam perut. Itu maksud dia. Kekurangan daging yang berlaku ketika haiwan itu bunting, ditampung kekurangan daging itu dengan anak yang berada dalam perut ataupun dalam kandungan haiwan yang bunting tersebut. Jadi dikira top up lah kan, dia kira diganti. Itu yang diambil oleh
Syekh Ibn Rif'ah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar. Baiklah. Jadi apakah jumhur ataupun apakah pendapat yang lebih kuat? Kata penulis, hujah jumhur ulama menolak pendapat Ibn Rif'ah. Jumhur ulama Asy-Syafi'iyah menolak pendapat Ibn Rif'ah dalam Kifayatul Akhyar. Kata penulis, ulama menguatkan pendapat pertama dengan alasan, apa alasan tersebut? Perkara tersebut menyalahi apa yang dinukilkan daripada semua sahabat Imam Syafi'i rahimahumullah. Di mana pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan yang dinukilkan, yang didengari kan daripada sahabat Imam Syafi'i. Apa maksud sahabat Imam Syafi'i? Maksudnya anak-anak murid Imam Syafi'i. Anak-anak murid Imam Syafi'i, kebanyakan pendapat mereka yang dinukilkan sehingga dinukilkan ialah haiwan yang bunting tidak boleh untuk dijadikan sebagai haiwan korban. Kebanyakan pendapat yang dinukilkan ataupun yang dinakalkan daripada ashabus Syafi'i, iaitu anak-anak murid Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan tidak harus haiwan yang bunting dijadikan sebagai korban. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, untuk menolak sebab Ibn Rif'ah tadi yang mengatakan bahawa anak ataupun kandungan itu menampung daging, kekurangan daging haiwan yang bunting tersebut. Apakah hujahnya? Yang kedua ialah kurang dagingnya itu ditampung dengan daging anaknya. Jadi nak tolak benda ni. Pendapat itu ditolak kerana kadang-kala anak di dalam perut masih alaqah, iaitu darah bukan daging. Biasalah haiwan yang bunting ni, dia tak semestinya kandungan dia tu ialah haiwan yang penuh ataupun haiwan yang dah lengkap lah kan. Bukannya haiwan yang sudah lengkap, sudah sempurna. Terkadang haiwan yang bunting ni, dia punya kandungan ni masih lagi tak lengkap, masih lagi baru permulaan kan. Alaqah ni maksudnya seketul darah kan. Kadang-kadang dia masih lagi seketul daging sikit saja. Jadi ketika itu tak semestinya kandungan dalam haiwan yang bunting itu dapat menampung kekurangan daging yang terdapat pada haiwan yang bunting. Jadi sebab itulah sebab yang diberi oleh Ibn Rif'ah dalam Kifayatul Akhyar itu tertolak. Kadang-kadang tak semestinya haiwan yang bunting itu kandungan anak dia tu ada daging kan. Terkadang masih lagi alaqah, terkadang masih lagi seketul darah dan juga lain-lain. Jadi ketika tertolaklah sebab yang diberi oleh Ibn Rif'ah. Baiklah. Itu hujah yang kedua. Hujah yang ketiga ialah apa? Bertambah daging itu tidak menampung cacatnya. Kerana apa? Kerana tidak memadai haiwan korban yang pincang lagi gemuk atau yang kudal lagi gemuk. Kerana gemuknya itu tidak boleh menampung pincangnya atau kudalnya. Nak katakan kat sini senang katanya ialah kecacatan tidak dapat ditampung dengan gemuk ataupun dengan banyaknya daging haiwan tersebut. Kita dah bahaskan tadi, yang pertama tadi, syarat yang kedua, iaitu tiada kecacatan yang dapat mengurangkan daging ada pada haiwan korban. Seperti apa? Seperti dikata kudal ataupun kudis. Haiwan yang ada kudis tak boleh dijadikan sebagai korban walaupun haiwan itu gemuk. Kerana kecacatan itu tak dapat menampung kegemukan itu tak dapat nak menampung kecacatan tersebut. Sama juga macam dalam konteks ini, dikatakan bunting itu satu kecacatan walaupun haiwan walaupun contohnya lah daging dalam kandungan haiwan bunting tersebut dapat menampung kekurangan haiwan yang bunting itu tak dapat nak menafikan bahawa dia masih lagi ada berlaku kecacatan ataupun aib. Jadi kegemukan haiwan ataupun adanya daging lebih tak dapat nak menampung kecacatan yang terdapat pada haiwan tersebut. Harap jelaslah. Jadi ini senang kata hujah-hujah yang dibawa oleh jumhur para ulama untuk menolak pendapat Ibn Rif'ah yang mengatakan boleh haiwan yang bunting boleh dijadikan sebagai korban. InsyaAllah faham kot? Okey.
Kemudian kalaulah apa ni, ada orang yang bangkitkan soalan yang lain. Kata haiwan yang bunting ialah satu kata bunting ialah satu keaiban ataupun satu kecacatan. Tetapi kenapa pula pada dalam ibadah zakat, kenapa zakat mengharuskan ataupun membolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan haiwan yang bunting? Jadi kenapa dekat zakat boleh, dekat korban tak boleh? Di sini dijawab oleh penulis. Kata penulis rahimahullah, perbezaan nilai yang bunting dalam bab korban dengan bab zakat. Bezanya yang dinilaikan dalam bab zakat dengan bab korban. Soalan, apabila ditanya haiwan yang bunting menurut zakat dikira sempurna dan bukannya aib, tetapi haiwan bunting menurut korban dikira aib dan tidak harus dibuat korban, apakah perbezaan antara kedua-duanya? Jadi ketika ini penulis letakkan, orang kata, persoalan yang mungkin timbul daripada pendapat yang muktamad ini. Kenapa dekat zakat haiwan yang bunting itu dikira sebagai sempurna dan juga tiada aib, adapun dalam bab korban haiwan yang bunting itu dikira sebagai aib dan juga tidak sempurna? Jadi apakah perbezaan antara bab korban dengan bab zakat? Jawapan dia apa? Jawapan yang diberi oleh musannif, oleh penulis, berbeza antara kedua-duanya. Apa bezanya? Iaitu maksud pada zakat ialah anak keturunan daripadanya, bukan baik dagingnya. Apabila kita zakatul mawashi ataupun zakatul na'am, zakat haiwan, kan, zakat haiwan yang dinilai mutu ataupun dia punya yang bernilai itu bukannya dagingnya, tetapi anak keturunan daripada haiwan tersebut. Sebabkan contoh macam sekarang ni mungkin zaman sekarang ni susah sikit kita nak bayangkan, sebabkan kita kebanyakan zakat yang kita bayar pada zaman ini dengan keluarkan duit. Tapi pada kalau nak ikutkan pendapat kalau nak ikutkan yang asalnya, contohnya macam zakat binatang ataupun zakat na'am, yang perlu dikeluarkan ialah haiwan tersebut. Seorang tu dia mempunyai ladang lembu contohnya, cukup nisab, cukup haul. Ketika itu dia kena keluarkan zakat. Asalnya dia kena keluarkan duit? Tidak, asalnya dia kena keluarkan haiwan. Kena keluarkan haiwan. Adalah dia punya turutan pembayaran zakatnya, tapi dia kena keluarkan haiwan. Contohnya macam dia ada lembu, dia kena keluarkan lembu. Jadi apabila seorang itu dia mengeluarkan zakat dengan lembu, apakah tujuan orang menerima zakat itu? Adakah kerana dagingnya ataupun lain? Tidak, bukan kerana daging, tetapi supaya orang yang menerima zakat itu dapat membiakkan binatang tersebut, supaya dapat juga harta ataupun dapat juga manfaat daripada pembiakan haiwan yang dikeluarkan zakat. Dikeluarkan zakat itu, senang kata pada konteks zakat yang dinilai bukannya daging, tetapi yang dinilai ialah keturunan yang keluar daripada haiwan tersebut. Itu pada konteks zakat. Apabila seorang tu dia keluarkan zakat dengan haiwan dan juga seorang itu menerima zakat haiwan tersebut, apakah dia punya tujuan utama? Tujuan utama dia adalah supaya fakir miskin ataupun asnaf zakat yang dapat haiwan tersebut dapat membiakkan dan juga dapat manfaat daripada pembiakan haiwan zakat itulah. Haiwan dikeluarkan sebagai zakat itu. InsyaAllah faham kot. Itu pada zakat. Adapun pada korban, kata penulis, maksud pada korban ialah baik dagingnya, bukan anak keturunan daripadanya. Adapun korban yang kita nak bukannya anak keturunan, tetapi baiknya daging haiwan korban tersebut. Lagi baik daging, lagi bagus. Apa-apa aib ataupun apa-apa kecacatan yang boleh menjejaskan daging, ketika itu merosakkan tujuan utama daripada korban, iaitu daging. Sebab itulah haiwan yang bunting boleh dijadikan sebagai zakat, keluar sebagai zakat binatang, dan zakat na'am ataupun mawashi. Adapun pada korban, haiwan yang bunting tidak boleh untuk dijadikan sebagai korban. InsyaAllah faham dah, dan moga faham. Baik, itu pada masalah perbahasan tentang haiwan yang bunting, adakah boleh untuk dijadikan sebagai
zakat. Baik. Kemudian alhamdulillah habis. Perbahasan yang baru pula. Kata penulis, haiwan yang baru melahirkan anak. Macam mana pula haiwan yang baru dia bunting lepas tu dah keluarkan anak? Adakah haiwan tersebut boleh untuk dijadikan sebagai korban? Ketika ini khilaf antara para ulama. Kata penulis, hukum haiwan yang baru melahirkan anak iaitu, yang pertama apa? Harus dilakukan korban menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dan Syekh Ramli rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Yang pertama ialah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Ramli rahimahumullah mengatakan harus untuk haiwan yang baru melahirkan anak dijadikan sebagai korban. Pendapat yang kedua ialah tidak harus melakukan korban menurut Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Pendapat yang kedua mengatakan tidak harus, tidak boleh haiwan yang baru melahirkan anak untuk dijadikan sebagai korban. Baiklah, jadi ini sedikit sebanyak perbahasan yang berkaitan dengan haiwan yang bunting dan juga haiwan yang baru melahirkan anak, adakah boleh untuk dijadikan sebagai korban. Khulasah dia punya kesimpulan dia, haiwan yang bunting tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Adapun haiwan yang baru melahirkan anak, ketika itu ada perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Itu dia punya kesimpulan lah, kesimpulan dia. Baik. Kemudian kita habis daripada syarat ini, kita masuk pula pada syarat yang seterusnya. Kata penulis rahimahullah, syarat yang ketiga apa? Jangan terlalu tempang. Jangan terlalu tempang. Haiwan tersebut tidak boleh ada ketempangan yang menjejaskan dia berjalan. Nanti kita akan bahaskan. Ataupun disebut kat sini jalan terlalu jangan terlalu tempang. Jangan terlalu tempang. Ataupun dalam bahasa Arab dia al-arajul bayyinu arjuha. Senang kata tempang yang jelas sangat, yang menjejaskan haiwan tersebut. Baiklah. Kata penulis, disyaratkan juga haiwan tersebut tidak terlalu tempang. Macam mana maksud tidak terlalu tempang tu? Dengan sekadar orang yang berjalan mendahuluinya, ataupun dengan sekira-kiranya orang yang berjalan itu dapat mendahului haiwan tersebut. Haiwan itu tempang, contohnya kambing ataupun lembu, tak kisahlah. Tempang itu sampai orang yang berjalan boleh pecut je. boleh potong dia, kan? Boleh potong, orang yang berjalan boleh potong atau pecut mendahului daripada haiwan yang tempang tersebut. Jadi apabila haiwan itu keadaan begitu, dikatakan terlalu tempang dan juga tidak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Kenapa ulama mengatakan gitu? Kenapa haiwan tersebut tidak boleh terlalu tempang? Kerana apa? Haiwan itu tertinggal daripada tempatnya tatkala pergi ke kawasan rumput yang baik. Dia dikhawatiri apabila haiwan tersebut dibawa pada rumput, takut dia tertinggal. Dia tertinggal dan juga dia tak dapat untuk makan rumput itu dengan penuh lah, kan? Sebabkan dia kan macam haiwan ni kan selalunya dibela banyak, kan? Lepas tu nanti tuan haiwan tu dia akan halau ke padang ragut contohnya, atau pada rumput. Nanti yang sihat semua laju je, kan? Dia yang tempang sangat, dia slow sampai je tengok dah dia dah sukar untuk nak ragut rumput yang dekat pada rumput tersebut. Jadi sebab itulah ulama kata haiwan yang terlalu tempang tidak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Sebabkan dia ada juga kesan pada daging dia, sebabkan dia tak dapat nak makan dengan elok disebabkan tempang dia tu. Baik. Jadi senang kata jangan terlalu tempang. Adapun kalau tempang yang sikit sahaja,
maksudnya macam dia macam cakap kaki tu macam tak elok sikit, tapi dia boleh jalan dengan elok. Dia masih lagi boleh jalan dengan laju, ataupun boleh pergi, dia masih lagi tidak ketinggalan daripada haiwan-haiwan yang lain. Ketika itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang masalahnya ialah apabila tempang yang teruk sangat sampai menjejaskan cara jalan dia. Baiklah. Kemudian kata penulis ini, walaupun pincang tempang lah, pincang itu terdapat di bawah kakinya. Walaupun pincang itu di bawah kakinya. Baiklah. Pada masalah tempang ni, pada masalah haiwan yang terlalu tempang ini, dia tak boleh berlaku tempang dia tu sampai dia kena sembelih. Kalau dia tempang sebelum tu, itu jelaslah. Kalau dia terlalu tempang sampai dia menjejaskan apa ni, cara jalan dia, dan juga dia tak dapat nak pergi kepada ragut dengan cepat, itu memanglah, itu apabila berlaku itu, ketika itu tak boleh nak jadikan sebagai korban dah. Begitu juga apabila haiwan tersebut nak disembelih dah dibaringkan dah, lepas tu berlaku tak tahulah dia buat apa, kaki dia tempang, ataupun kaki dia jadi tempang lah, tempang yang teruk sangat ketika nak sembelih itu. Tak sembelih lagi, tapi nak sembelih itu dah tempang dah. Ketika itu adakah boleh dijadikan sebagai korban? Ketika itu tak boleh. Bila dia tempang, walaupun beberapa saat sebelum nak sembelih itu dia berlaku tempang tu, ketika itu tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Sebab itulah kalau kita tengok pada ketika nak ketika orang nak sembelih haiwan korban tu, dia hati-hati kan. Dia nak jatuh tu pun kena hati-hati, jangan teruk sangat, jangan ganas sangat. Lepas tu ketika dia nak sembelih tu kan, kaki dia kena longgar sikit semua. Itu supaya hati-hati supaya haiwan tersebut tidak berlaku apa mudarat ketika dia disembelih pun kan. Jadi itu kena hati-hati. Adapun tempang lepas sembelih itu tak masalah lah. Dah sembelih, contohnya dah sembelih, lepas tu lembu tu dia macam kaki tak duduk diam kan, hentak-hentak kaki, lepas tu kaki terpatah contohnya, itu tak ada masalah lah, sebabkan dia sudah disembelih. Selagi mana dia belum disembelih, kalau kaki dia tempang, ketika itu tak boleh dijadikan sebagai korban. Harap jelaslah insya-Allah. Harap jelas insya-Allah. Baik. Jadi itu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yang dibawa oleh penulis rahimahullah. Kemudian syarat yang keempat, jangan terlalu kurus, gila atau buta. Jangan terlalu kurus, gila atau buta. Kurus dalam bahasa Arab, terlalu kurus maksudnya huzal kan. Haiwan tu dia terlalu kurus, dalam bahasa Arab panggil huzal. Gila ataupun haiwan yang gila ni dalam bahasa Arab panggil al-ajfa. Ataupun haiwan yang buta. Buta kat sini sama ada buta yang hilang mata dia, ataupun buta kerana selaput. Selaput dekat mata. Dua-dua tu tak boleh. Dua-dua tu tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Jadi haiwan korban ataupun haiwan yang boleh dijadikan sebagai korban tapi dia terlalu kurus ataupun dia gila atau buta, tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Ternafi syarat ini. Baik. Kata penulis, haiwan yang hendak dikorbankan itu hendaklah, yang pertama, tidak terlalu kurus. Tidak terlalu kurus. Kalau hanya kurus tak ada masalah. Kalau haiwan tu kurus sikit je, dia macam nampak kurus sikit, tak besar sangat, tu tak ada masalah. Tapi kalau terlalu kurus, ketika itu tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Ternafi syarat korban. Dia tak hilang kewarasan dia. Ni masih lagi waras secara haiwan lah, bukan secara manusia. Waras secara haiwan. Maksudnya haiwan itu tidak gila. Apakah maksud tidak gila? Iaitu tidak tahu mencari tempat makanan. Tidak tahu mencari tempat makanan. Jadi kalau haiwan tu jenis
nak cari makanan pun dia tak reti, bagi makan pun dia tak makan. Jadi ketika itu mungkin orang kata apa, kalau dah disebabkan gila, jadi ketika itu dia ternafilah untuk dijadikan sebagai haiwan korban. Oleh itu makanannya kurang menyebabkan ia menjadi kurus. Apabila haiwan tu dia gila ataupun dia punya dia kurang waras sikit, ketika itu terjejas pada pemakanan dia. Pemakanan dia terjejas. Jadi kesan dia ialah daging dia pun turut terjejas. Jumlah daging dan isi dia pun turut terjejas. Oleh itu haiwan yang gila tak boleh dijadikan sebagai korban. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ialah tidak buta. Tidak buta. Haiwan tersebut tidak buta. Kata penulis, tidak buta sebelah mata atau kedua-dua belah mata. Sebelah mata ataupun kedua-dua belah sekali. Atau disebabkan oleh dikata sini putik maksudnya selaput mata. Kan, sejenis penyakit mata yang menutup kebanyakan ruang matanya atau keseluruh ruang matanya. Senang kata haiwan tersebut tak boleh dia buta. Buta yang jenis hilang bola mata tu, sama ada buta sebelah sahaja ataupun kedua belah, tu tak boleh. Ataupun haiwan itu buta dengan selaput sahaja pun, maksudnya dia masih lagi ada bola mata tapi dia buta, dia tak nak nampak, itu pun tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Ternafi syarat ini. Sebab apa? Sebab sama juga kan, sebabkan dia boleh juga menjejaskan pemakanan haiwan tersebut. Oleh itu menjejaskan juga kualiti daging ataupun isi haiwan tersebut. Semuanya berkaitan dengan daging dan juga daging haiwan tu. Demikian yang tersebut dalam Tuhfatul Muhtaj bagi makna hilang penglihatannya walaupun masih ada sebiji matanya. Ini bahasanya lah. Tetapi ada pengecualian. Jika haiwan itu lemah penglihatannya dengan sebab rabun atau putik yang sedikit, maksudnya dia ada selaput tapi sikit je, atau dengan sebab yang lain, maksudnya dia bukannya buta ataupun dia bukannya tak nampak, tapi dia hanya rabun sikit, cuma terjejas sikit dia punya penglihatannya, ketika itu adakah boleh untuk dijadikan sebagai haiwan korban? Kata penulis rahimahullah, ia dibolehkan. Ketika ini dibolehkan. Haiwan yang hanya rabun ataupun dia punya selaput itu tak hanya sedikit saja, ketika itu masih lagi boleh dijadikan sebagai korban. Begitu juga dibolehkan jika disebabkan rabun malam. Kalau kambing ataupun haiwan itu dia rabun malam saja, siang dia celik, itu pun tak ada masalah, boleh untuk dijadikan sebagai korban. Senang kata haiwan tersebut tak boleh terlalu kurus, yang kedua tak boleh gila, hilang kewarasan dia sehingga dia tak boleh nak cari makanan, dan juga yang ketiga tak boleh untuk buta. Tak boleh haiwan yang buta, sama ada buta yang hilang bola mata dia ataupun buta yang kerana selaput mata. Adapun rabun sikit itu tak ada masalah. Adapun rabun sikit itu tak ada masalah. Baik, itu syarat yang keempat. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, kata penulis rahimahullah, tidak berpenyakit sehingga menyebabkan ia kurus, tiada telinga atau terpotong salah satu daripada anggota yang lain. Maksudnya haiwan tersebut tidak berpenyakit ataupun tiada kecacatan yang menyebabkan dia kurus, ataupun telinga dia tak ada, ataupun telinga dia terpotong. Bukan telinga je lah, anggota-anggota lain dia terpotong. Ketika itu kalau ada berlaku keaiban ini, ketika itu ternafi daripada dijadikan sebagai haiwan korban. Baiklah, kata penulis, disyaratkan juga haiwan tersebut tidak sakit sehingga menyebabkan ia kurus dan tidak terpotong telinganya walaupun sedikit. Terpotong telinga walaupun sedikit, ketika itu ternafi daripada untuk dijadikan sebagai korban, walaupun sedikit, walaupun sebahagian.
Kenapa? Ini adalah kerana hilang sebahagian anggota korban yang dimakan. Ini kerana hilangnya sebahagian anggota ataupun sebahagian daging yang boleh untuk dimakan, walaupun telinga. Contohnya lah, orang kata tak apa, orang kat sini tak makan telinga, sama juga. Sama juga. Walaupun orang kat sini tak makan telinga, tapi sebenarnya telinga tu boleh dimakan. Telinga tu boleh dimakan dan juga boleh dimakan dan juga sumber daging. Kalau hilang walaupun sedikit, walaupun sebahagian, ketika itu menjejaskan ataupun dikira sebagai aib bagi haiwan tersebut. Begitu juga masalah haiwan yang lahir-lahir tak ada telinga. Haiwan, contohnya lah, haiwan yang lahir-lahir tak ada telinga, sama juga dikira sebagai aib dan juga tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Itu kena tengok lah, contoh telinga lah. Begitu juga anggota-anggota badan yang lain. Begitu juga anggota-anggota badan yang lain. Telinga tu cuma contoh je lah. Telinga itu cuma contoh. Tetapi jika telinganya terbelah atau bertindik dan tidak hilang sebahagian anggota yang dimakan, maka dibolehkan. Kalau telinga ataupun anggota badan tu hanya ditindik lah, tahu kan? Contohnya macam apa ni, ada sebahagian lembu tu dia kena tebuk tu kan, dia kena tanda tu kan, ataupun terbelah aja. Telinga tu dia terbelah gitu, bukannya terpotong, dia terbelah sikit. Masih lagi apa ni, Allah, masih lagi ada lah, cuma terbelah, luka contohnya. Ketika itu tak ada masalah, selagi mana tak hilang anggota badan yang boleh dimakan tu, boleh untuk dijadikan sebagai korban. Yang masalahnya kalau terpotong sampai hilang benda tu kan, contohnya telinga lah, ataupun tak kisahlah apa ni, nanti kita akan bahaskan tentang ekor juga, kaki lagi lah. Kalau kaki kan, bila akan hilang kaki, itu pun sama dah, dikira sebagai keaiban, ternafi daripada dijadikan sebagai haiwan korban. Baiklah, senang kata haiwan tu dia tak boleh ada bahagian daging yang terpotong ataupun hilang. Itulah dia punya contoh, dia punya khulasah dia punya kesimpulan dia. Baiklah, itu yang kelima. Yang keenam, tidak terpotong lidah, buah dada, aliyah atau ekor. Tak terpotong lidah tak terpotong, masih lagi ada, kerana lidah orang makan, ada apa ni, dikira sebagai anggota badan yang boleh dimakan. Buah dada maksudnya itulah apa ni, kantung susu tu, kantung susu haiwan tu. Dada, buah dada sama lah. Aliyah ni apa maksud aliyah? Aliyah ni dikata kantung ataupun dilonggokan lemak pada ekor. Kantung ataupun dilonggokan emak atau ekor. Aliyah ni bahasa Arab kan, tapi dikata sini maksud aliyah ialah kantung ataupun dilonggokan lemak pada ekor. Fat tail kot mungkin lah. Itu aliyah, tak boleh terpotong, tak boleh nak terpotong. Atau ekor, sama juga, kalau ekor terpotong pun dikira sebagai aib, sebagai kecacatan. Sebagai ekor orang makan kan, so ekor semua. Jadi kalau tiba sembelih tak boleh nampak so ekor, jadi cacat lah. Okay. Jadi tak boleh, benda tu tak boleh terpotong, kena lekat dekat, masih lagi ada dekat haiwan korban itu. Baiklah, kata penulis, disyaratkan juga tidak terpotong mana-mana bahagian pada lidah, buah dada, aliyah atau ekornya, walaupun sedikit. Baik. Kemudian ada juga kecacatan atau keaiban, kekurangan yang boleh dimaafkan. Di kas ni disebut oleh penulis. Kata penulis rahimahullah, kecacatan atau kekurangan yang dimaafkan. Apakah kecacatan ataupun keaiban yang ada pada haiwan tapi dimaafkan? Maksud dimaafkan, maksudnya boleh, masih lagi boleh untuk dijadikan sebagai haiwan korban. Apakah contoh-contoh dia? Yang pertama ialah haiwan yang dilahirkan tidak berputing, tidak mempunyai aliyah atau tidak berekor, boleh dijadikan sebagai haiwan korban. Haiwan tu lahir-lahir tak ada ekor, ataupun lahir-lahir tak ada kantung susu, tak ada, ataupun lahir-lahir tak ada kantung lemak tu dekat ekor tu, tak ada, lahir tak ada.
Ketika itu walaupun dikira sebagai kecacatan, tetapi boleh lagi untuk dijadikan sebagai korban. Dia berbeza dengan telinga. Berbeza dengan telinga. Kalau lahir tanpa telinga, ketika itu kecacatan yang tak dimaafkan. Maksudnya tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Sebab apa beza telinga dengan benda tu? Apa beza telinga dengan ekor, telinga dengan kantung susu? Sebab apa telinga tak boleh, tapi kalau hilang kantung susu boleh, lahir hilang boleh? Disebut oleh Syekh Syirbini rahimahullah dalam kitab Bughnil Muhtaj, wal farqu anna al-udhna 'udhun lazimun ghaliban bi khilafi ma dhukira. Maksudnya apa? Maksudnya perbezaannya ialah telinga merupakan anggota yang lazim atau mesti pada kebiasaannya, tidak seperti anggota-anggota yang disebutkan tadi. Beza dengan telinga dan juga anggota yang tadi. Telinga ni kira lazim, benda yang mesti ada. Adapun macam kantung susu, ekor, aliyah tadi apa ni, kantung lemak dekat ekor tu, macam orang kata apa, benda yang tak betul lazim. Kalau lahir-lahir tak ada benda tu, tak ada masalah, masih lagi boleh dijadikan sebagai haiwan korban, insya-Allah. Baik, yang kedua, kecacatan yang dimaafkan yang kedua, apakah itu? Iaitu haiwan yang dikasih. Haiwan yang dikasih, bukan diberi ya, dikasih maksudnya dipotong dia punya telur itu. Bukan sunat. Okey, sunat potong lain, ini potong telur tu. Haiwan yang dikasih lah, faham kan? Telur tu dipotong ketika dia hidup. Itu dipanggil sebagai haiwan yang dikasih. Ketika itu harus dijadikan haiwan korban. Masih lagi harus, boleh, tak ada masalah. Kenapa? Kerana jaya kerana hilangkan tu benda tu, zakarnya tu tidak mengurangkan dagingnya. Kerana benda tak mengurangkan daging, bahkan menambahkan lagi daging. Sebab apa? Sebabkan kita dah sebut dah tentang pada masalah haiwan binatang jantan atau haiwan jantan yang kuat mengawal. Jadi binatang jantan atau haiwan jantan yang kuat sangat mengawal ni, yang kejar haiwan betina ni, ketika itu dia slim sangat. Dia kurus kan, dia kata apa, dia apa ni, hilang isi dia, hilang lemak dia kan. Dia cergas lah kan. Jadi ketika itu haiwan yang kuat sangat tu, ketika itu dia kurang isi dia atau kurang lemak dia. Jadi setengah orang dia akan potong dia punya kemaluan itu. Jadi apakah dia punya kesan dia? Kesan dia ialah haiwan tu tak tu lagi lah, dia tak mengawan. Dan juga apabila dia tak mengawan, dia masih dia orang kata apa, dia boleh lagi untuk lebih gemuk, dan juga lebih isi disebabkan benda tu. Jadi sebab itulah potongnya benda tu kan, telur dia ataupun dia punya kemaluan itu, potongnya benda itu ialah satu keaiban yang boleh dimaafkan, masih lagi boleh dijadikan sebagai korban. Baiklah. Kemudian alang-alang cakap pasal kasih semua ni, hukum memakan buah zakar haiwan. Apa hukum dia? Potong tu tak boleh makan lah. Contoh macam dah sembelih tu, bahagian tu nak buat apa? Apakah hukum makan benda tu? Kata musannif, kata penulis, dua buah zakar haiwan tidak bermaksud memakannya pada adat. Kebiasaannya orang tak makan benda tu. Kebiasaannya orang tidak makan benda tu. Allah Allah, ada tak jenis orang yang makan? Tahulah kan, tapi kebiasaannya orang buang je benda tu. Orang tanam je dengan perut-perut yang susu semua tu kan. Sebahagian ulama pula berpendapat haram makannya. Ada sebahagian ulama kata haram. Sebahagian ulama mengatakan haram makan buah zakar haiwan. Buah zakar haiwan. Jangan aku insya-Allah. Baik. Itu yang kedua. Cacat ataupun kecacatan, kekurangan yang ketiga dimaafkan, apakah itu? Haiwan yang tidak bertanduk. Haiwan yang lahir-lahir tak bertanduk.
Ataupun haiwan tu lahir tanduk, lepas tu tanduk dia patah contohnya. Kan dia tahu dia gaduh ke apa ke kan, dia accident ke apa, patah tanduk dia. Jadi adakah kurang pada tanduk itu mencacatkan dia sekiranya tidak boleh dijadikan sebagai haiwan korban? Kata penulis, harus dijadikan haiwan korban, tetapi hukumnya makruh. Boleh, tapi hukumnya ialah makruh. Kenapa? Sebabkan tanduk bukannya buat dimakan kan. Orang selalu kalau tanduk tu orang sama ada buang ataupun tak kisahlah dia nak apa, dia nak buat hiasan ke apa, tu tak kisahlah. Tapi sebenarnya tanduk itu bukannya orang kata apa, tak boleh dijadikan sebagai makanan. Sebab itulah kalau hilang tanduk tak ada masalah. Kalau hilang tanduk tak ada masalah. Baiklah. Tapi hukum dia makruh. Sebab apa makruh? Sebab apa makruh? Sebabkan dikatakan kurang elok lah, kurang nampak cacat. Dia macam cakap, daging tak terjejas tapi nampak tak cantik. Nampak tak cantik. Banding dengan haiwan yang lengkap tak tanduk, cantik semua, ada tanduk lengkap semua. Banding dengan haiwan tak ada tanduk, mana lagi cantik? Mestilah haiwan yang bertanduk kan. Jadi dia boleh untuk haiwan yang tak bertanduk ataupun haiwan yang tanduk patah boleh dijadikan sebagai korban, tapi ketika itu hukum dia makruh. Sebab apa? Sebabkan dia ada tak cantik ataupun orang kata apa, tak sedap nak dipandang. Tak sedap nak dipandang. Sebab tu sahaja. Baiklah. Kemudian jika tanduknya patah atau pecah tetapi tidak mencacatkan dagingnya, ia juga diharuskan. Senang kata haruslah. Senang kata harus. Sama ada haiwan tersebut lahir-lahir tak ada tanduk ataupun ada tanduk lepas tu pecah atau patah, selagi mana tidak menjejaskan dagingnya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh untuk ataupun diharuskan untuk dijadikan sebagai korban. Baiklah. Okey. Kemudian syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh. Haiwan yang tertanggal semua giginya tidak boleh dijadikan binatang korban. Haiwan yang gugur gigi dia, hilang gigi kan. Hilang gigi, tinggal gusi je contohnya lah. Ketika itu haiwan tersebut tidak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Gitu. Kata penulis, namun begitu jika tertanggal sebahagian atau separuh giginya dan tidak menyusahkan ketika ia makan dan tidak mengurangkan dagingnya, maka ia dibolehkan. Baiklah, kenapa haiwan yang hilang gigi ataupun gigi dia tertanggal, kenapa tak boleh nak dijadikan sebagai korban? Kerana dia menjejaskan pemakanan dia. Dia tak boleh kunyah ke apa ke, sampai dia tak banyak makan daripada sepatutnya. Ketika itu boleh membawa kesan kepada dagingnya. Oleh itu tak diharuskan untuk dijadikan sebagai korban. Adapun haiwan tu dia sebahagian gigi saja tertanggal ataupun separuh saja gigi tertanggal dan juga tak menjejaskan cara dimakan dan tak menjejaskan daging dia, ketika itu tak ada masalah. Walaupun tertanggal sebahagian, tapi selagi mana tak menjejaskan pemakanan dia dan juga dagingnya, ketika itu harus untuk dijadikan sebagai korban. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Demikian sebagaimana yang tersebut dalam Tuhfatul Muhtaj dan Mughnil Muhtaj. Itulah yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga Mughnil Muhtaj. Dua-duanya kitab dalam mazhab Syafi'i lah, kitab dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baiklah. Kemudian syarat yang ke-8 apa? Syarat yang ke-8, haiwan yang hilang sebahagian besar daripada pahanya. Haiwan yang hilang sebahagian besar daripada pahanya tidak boleh dikorbankan. Dia hilang sebahagian besar paha dia kan, sampai kurang daging dia, ketika itu tak boleh untuk dijadikan sebagai korban kerana hilang, kerana ada kecacatan, ada kekurangan pada daging dia. Kata penulis, disyaratkan juga tidak hilang sebahagian besar daripada pahanya, tetapi jika sedikit ia dibolehkan. Kalau sikit saja tak ada masalah, masih lagi boleh dijadikan sebagai haiwan korban. Baik.
Jadi inilah 88 syarat yang disebut oleh penulis. Inilah 88 syarat yang disebut oleh penulis. Kan cukup umur, kan tak ada kesihatan, tak terlalu kurus dan juga lain-lain. Jadi kalaulah haiwan tersebut cukup ke 88 syarat ini, barulah haiwan tersebut boleh untuk dijadikan sebagai korban. Kalaulah ternafi satu sahaja daripada 88 syarat ini, ketika itu haiwan tersebut tak boleh untuk dijadikan sebagai korban. Oleh itu kita sebab itulah penting untuk kita tengok betul-betul haiwan korban ni, kan. Kalau kita nak buat korban sendiri, kita nak beli lembu sendiri, lepas tu sembelih, jadi itu kita kena tengok haiwan ni elok tak, ada tak penyakit, haiwan ni anggota badan dia ada tak yang hilang, haiwan ni normal ke tak gila ke tak, kan, haiwan ni macam mana keadaan dia. Jadi ini yang kita perlu tengok, tapi sama juga macam itu kalau nak buat sendiri. Kalau contohnya macam wakil kepada orang, sama juga tengok adakah wakil kita tu betul-betul memenuhi syarat yang disebut kat sini. Ini kena penting juga, kan. Kadang-kadang takut nanti orang yang buat tu dia buat sembrono je, kan, dia buat orang kata apa secara tak kisah je. Jadi itu kita penting juga tengok adakah haiwan yang diwakilkan tu, yang kita wakil kepada orang tu, adakah dia buat secara elok, adakah cukup syarat-syarat, adakah dia buat dengan berhati-hati, dengan penuh teliti, kan. Jadi inilah penting untuk kita ambil perhatian. Sebagai ini berkaitan dengan ibadah. Kita bukannya nak sembelih makan saja, kita nak sembelih itu supaya dijadikan sebagai korban, supaya dapat pahala ataupun dapat kelebihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya Idul-Adha dan juga pada hari-hari tasyrik. Jadi itu yang kita kena teliti. Sama ada kita nak buat sendiri ataupun kita wakil kepada orang, semuanya kita kena teliti, kita kena tengok adakah betul-betul haiwan yang kita dijadikan sebagai korban itu cukup syarat, baik. Jadi alhamdulillah kita berhenti sinilah, kan. Sebabkan apa? Sebabkan sini tempat yang elok untuk diberhenti. Kalau kita teruskan lagi, takut nanti tergantung. Sebabkan kalau kita lepas ni, kita akan masuk pada niat korban, dan juga niat korban ni dia agak panjang sikit. Dan juga lepas ni insya-Allah minggu depan pada hari Selasa kita akan bahaskan ataupun kita akan bincangkan tentang niat korban. Bila kita nak berniat, adakah boleh untuk kita wakilkan kepada orang? Kalau kita wakil kepada orang, adakah kita perlu niat ataupun dia perlu niat? Jadi ini semua yang akan dibahaskan, akan dijelaskan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kalau kita nak berteruskan, takut nanti dia terpotong. Jadi takut nanti perbahasan tu dia tak lengkap. Jadi insya-Allah kita berhenti pada setakat ini. Kita akan jumpa pada hari Selasa, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Subari yang akan menjelaskan tentang korban kepada orang Rohingya yang berada di Bangladesh dan juga berada di Myanmar.